A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Sorry lah kalau Kak Dia masih tengah menghafal. Sebenarnya Kak Dia baru semalam betul-betul menghafal doa ni. Okay, so Kak Dia nak share tentang kisah Asia. Okay, kisah ni antara kisah yang banyak memberi impact pada Kak Dia, banyak pelajaran pada Kak Dia. Okay, bila kita diuji, bila kita diuji dengan ujian yang sangat berat. Okay, ujian yang sangat berat. Okay, so dalam kes Asia ni adalah ujian dia mendapat suami bukan jahat macam Firaun, tapi memang Firaun. Okay, orang selalu cakap bila bagi contoh jahat macam Firaun kan, okay, tapi suami dia memang Firaun. So you bayangkan macam mana dia nak go through life dia sebagai seorang seorang Islam yang baik, tapi dia ada suami, dan suami dia adalah Firaun. Okay, so macam mana dia nak lalu those proses dia kena pukul, dia kena torture, but pegangan dia. Okay, ada dua benda yang Kak Dia sangat belajar daripada kisah Asia ni. Okay, first kali untuk Kak Dia nak kongsi adalah sejahat apa pun orang keliling kita, kalau kita nak jadi baik, kita boleh jadi baik. Sejahat apa pun orang keliling kita, orang yang dekat dengan kita, jika kita memilih untuk jadi baik, insya-Allah kita boleh jadi baik. Sejahat mana pun, seteruk mana pun orang keliling kita, jika kita pilih untuk jadi baik, insya-Allah kita mampu jadi baik. Asia contoh dia. Okay, suami dia adalah Firaun. Jahatnya Firaun ni sampai Allah ada Allah tulis kisah dia dalam Quran, punya teruknya Firaun ni. Okay, so isu yang kedua, bagaimana Asia boleh tahan? Bagaimana Asia boleh tahan? Sebab kadang-kadang dalam banyak situation, okay, kita tak diuji seteruk diorang. Kita tak diuji kalau Kak Dia baca balik buku-buku sejarah, kisah wanita-wanita Sri Kandi yang hebat ni, ya Allah, ya Tuhan, ujian mereka, ya Allah, Masya Allah, jauh sangat dengan kita. Tapi kita dengan ujian yang sikit ni pun kita rasa macam, ya Allah dah tak tahan dah, ya Allah, ya Allah dah tak tahan dah, ya Allah, ya Allah dah tak tahan dah, ya Allah. Kenapa? Dan bagaimana Asia boleh bertahan? Okay, Asia boleh bertahan sebab dia mohon pada Allah. Ya Allah, dia mohon, minta Allah bagi dia nampak bayangan syurga, istana yang dia bina kat syurga. Allah tak nampakkan dekat pandangan mata, tapi Allah bagi dia pandangan hati yang dia boleh membayangkan, boleh nampak istana dia di syurga. So every time Fir'aun dera dan sakiti dia lalu dengan senyum. Setiap kali dia dah disakiti, dia lalu dengan senyum. Kenapa dia lalu dengan senyum? Sebab dia nampak syurga. Ya Allah dah siapkan untuk dia di syurga. Sebab dia dah boleh nampak syurga, nampak istana ya Allah bina untuk dia di syurga. Every time dia disakiti, dia senyum, sebab dia nampak di hati dia istana yang Allah bina untuk dia di syurga. Sebab tu Kak Dia selalu share dalam program, normally program-program yang melibatkan hati. Okay, bagaimana kita melihat syurga Allah tu? Okay, apa yang kita faham tentang syurga? Seorang cakap syurga tu indah. Indah yang macam mana? Indah lah, kan tak boleh nak bayangkan, orang tanya. Okay, orang cakap, orang marah, kenapa nak tanya syurga macam mana? No, because bila you tak dapat menggambarkan syurga,
bagaimana dia boleh menjadi satu matlamat, satu misi, satu impian untuk you nak pergi, bila you tak dapat bayangkan macam mana syurga tu nanti. So bila kisah Asiah ni Kak Dia dengar, Kak Dia nangis. Kak Dia cakap Allah pilih dia. Okay. Dan Kak Dia yakin, Kak Dia pelajari, Kak Dia telusuri bagaimana sahabat-sahabat Nabi, bagaimana orang Islam di zaman Nabi, mereka boleh lalu ujian dengan senyum, lalu ujian dengan tabah, lalu ujian tanpa komplain, sebab di hati dia tahu pengakhiran dia di akhir ni kat mana. Allah Nabi gambarkan syurga untuk mereka. Allah bina istana untuk mereka di syurga. Itulah yang membuatkan mereka bertahan. Itulah yang membuatkan Asiah bertahan. Itulah yang membuatkan, sebab Kak Dia tertanya-tanya, it is not easy untuk melalui satu ujian yang berat. Husband yang begitu seperti Firaun, okay, tak mudah. Okay, tapi Asiah adalah antara isteri Kandi yang Allah tulis kisahnya dan Allah jamin beri dia syurga. Okay, suami dia macam tu. So hari ni kalau kita kata kita tak boleh nak jadi ni sebab orang ni, no, stop, setakat tu, dah jangan sambung ayat tu. If you want to be good, it is because of you pilih untuk jadi baik. If Asiah boleh, why don't you? Why don't myself? Saya tak. Actually Kak Dia menasihatkan diri Kak Dia sendiri. Again, all those program yang Kak Dia buat, not because of Kak Dia dah jauh sangat daripada pandai, cuma Kak Dia ada sedikit ilmu yang Kak Dia cari. Setiap kali Kak Dia melalui satu fasa ujian, Kak Dia cari, kenapa macam ni, Allah kenapa dia akan lalu macam ni, Allah kenapa, apa, dan apa tu yang Kak Dia dapat jawapan. Dan Kak Dia slowly boleh pujuk, boleh bangun, boleh bangkit, boleh lalu, boleh hadapi. So sebab itulah lahirnya program-program Kak Dia, untuk peringatan kat diri Kak Dia sendiri. Bagaimana nak kuat lalu ujian, sebab Allah janji. Okay, takkan you kira you beriman kalau Allah tak uji you. Daripada ujian ni lah Allah nilai keimanan you. Okay, so ayat tu macam deep sangat lah kan, nak cakap benda beriman ni macam deep sangat, because Kak Dia bukan orang yang layak untuk bercakap tentang tu. Tapi Kak Dia cuma nak kongsikan, hidup, selagi nama dia you hidup, you akan tetap melalui ujian. So bagaimana nak melalui dengan rasa tabah, dengan rasa syukur, dengan tersenyum, dengan kuat, dengan rasa, ya Allah, ini kasih sayang Kau ya Allah, tengah diuji. Okay, so inilah benda yang mudah-mudahan program ni memberi sikit pelajaran, okay, pada you all semua, bagaimana nak melalui ujian. Okay, so Kak Dia conclude sikit untuk kisah Asiah. Asiah adalah isteri kepada Firaun. Okay, Firaun dera Asiah, teruk Asiah kena, tapi Asiah lalu ujian tu dengan senyuman. Okay, Asiah lalu dengan senyuman kerana di hati dia nampak istana yang Allah bina untuk dia di syurga. So tiada apa yang lebih indah, tak ada apa yang lebih membahagiakan daripada apa yang Allah janji untuk dia di sana. Okay, dan jika hari ni actually Kak Dia suka untuk reveal, sebab pada Kak Dia, it is okay, Kak Dia manusia biasa. Dulu Kak Dia memang ada karakter yang Kak Dia rasa, no, I nak jadi, contohlah, I nak jadi isteri yang baik, so I kena ada husband yang baik. I nak jadi muslimah yang ni, I nak ni, so husband I kena macam ni. Salah, ayat Kak Dia salah, perception Kak Dia salah. Bila Kak Dia faham tentang cerita Asiah ni, and I keep on asking myself, okay, apa yang berlaku kat keliling kita tak seteruk orang yang ada sana, ada dulu. Whoever suami kita yang kita ada hari ni, dia tak seteruk Firaun yang Allah tulis kisah dia kat dalam Quran. Okay, so Kak Dia harap sharing Kak Dia ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang.